Alhamdulillah, pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita bangsa Melayu sama-sama menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sebut orang Muar, saya tak sebut orang Johor, saya tak sebut orang Malaysia, saya sebut bangsa Melayu, kerana kita sedang cakap dalam bahasa Melayu, dan ceramah kita diikuti oleh orang-orang yang faham bahasa Melayu, yang kita harapkan mereka semua tu bangsa Melayu, satu rumpun kita. Kita satu bangsa Melayu yang sungguh-sungguh mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kegiatan kita tidak lepas kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita nak makan ubat, nak ambil vaksin, nak ambil apa pun, kalau takut kau baca Fatihah, baca ayat kursi, selawat atas Nabi 3 kali. Nak makan panadol pun, nak makan jamu pun, mesti dipesan apa? Kau baca selawat atas Nabi 3 kali. Hatta apa sekalipun, mesti ada selawat atas Nabi 3 kali paling tidak. Itu orang Melayu tak tinggal. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dalam hati orang Melayu begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ada ikatan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan orang Arab. Kita tidak tinggal kurun dekat sama kurun Nabi. Kita tinggal jauh daripada negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi perhatian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal zaman lagi. Orang Melayu dah dipandang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan semua umatnya. Semua umatnya disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia nak dirajaknya ke dalam ajaran tauhid Allah Subhanahu wa taala. Orang Melayu tak dilepaskan. Bahkan orang Melayu dapat Islam dari awal-awal sendiri daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Melayu dapat Islam yang terpelihara sampai akhir zamannya. Ini bangsa Melayu kita diistimewakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang Melayu tak istimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita satu bangsa yang diistimewakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bangsa-bangsa lain diberi oleh Allah Taala. Bangsa Parsi, Imam Ghazali diberikan Allah Taala ilmu kerohanian, ilmu tasawuf sampai tinggi halusnya, masya-Allah. Dia menjadi cemerlang dalam dunia Islam, mewakili orang-orang Ghazal, Imam Ghazali. Imam Bukhari daripada Bukhara, orang Uzbekistan, sampai mampu kemampuan hadisnya sebegitu luar biasa. Kitab yang paling sahih sekali selepas Al-Quran ialah kitab Imam Bukhari daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan handalan, masya-Allah, menjadi wakil bagi orang-orang Uzbekistan. Dan orang-orang Turkiya diberikan Allah Subhanahu wa taala keperkasaan, ketenteraan yang kuat sampai menjadi khilafah paling penghabisan sebelum jatuhnya pun daripada sana juga. Kita orang Melayu tak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Melayu dapat bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tak lupakan kita. Rasulullah tidak abaikan kita. Negeri kita yang kita katakan tadi, kita jauh daripada Nabi. Zaman kita ke zaman kebangkitan kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangsa dan budaya kita pun jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita diambil, diangkat, diutus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama daripada zuriat baginda sendiri. Daripada zuriat baginda sendiri yang khas menjadi wakil. Ingat tuan-tuan ya, yang nama Ahlul Bait Nabi ni bukan secara kebetulan ya. Itu memang khususiat bagi ini Nabi, khususiat bagi ini family, khususiat bagi ini umat. Siapa yang jumpa Nabi, jumpa Nabi. Siapa tak jumpa Nabi, ada peluang jumpa zuriat Nabi, wakil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dihantar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Melayu kita. Kalau kita lihat macam mana Islam masuk ke tanah Melayu kita, yang disebut sebagai tanah Melayu bukan Malaysia saja ya. Yang nama tanah Melayu tu luas, disebut sebagai mana Habib Hussein cakap petang tadi, itu nama kalau kita baca dalam kitab-kitab lama disebut sebagai benua Melayu. Alam Melayu, itu kita semuanya. Dan siapa yang datang kepada kita semuanya meresap dalam Melayu. Malbarinya baik, Arabnya pun baik, semuanya selesa dengan budaya Melayu. Yang nama Melayu tu termasuklah Banjar, Bugis, Padang, Jawa, semuanya tu. Sebesar-besar Indonesia semuanya tu. Kalau mereka bilang mereka bukan Melayu, tak apalah, tapi mereka bahasanya bahasa apa? Melayu. Sebesar-besar Indonesia, ada Banjar, ada Bugis, ada apa, ada Jawa, semua bahasa pengantarnya bahasa apa? Bahasa Melayu, slang-slang mereka lah. Begitu ya. Bahasa Melayu. Kita tengok ulama-ulama kita zaman dahulu, Al-Banjari, Al-Fatani, Al-Falimbani. Fatani memang bahasa Melayu kita, logat dia. Tapi Banjari, Falimbani ada bahasa dia, tapi tulis kitab bahasa apa? Bahasa Melayu. Kita satu rumpun Melayu. Tak kisahlah penjajah nak bagi-bagikan kita ke, nak pecah-pecahkan kita ke, kita satu rumpun. Kita satu rumpun, kita collect saudara-saudara kita pada malam ini. Yang di Falimbang mungkin ada dengar, yang di Banjar mungkin ada dengar, yang di Bugis mungkin ada dengar, semuanya. Kalau tak dengar pun kita minta Allah sampai. Yang sampai pada hati kita, kita minta Allah Ta'ala sampaikan juga kepada hati saudara-saudara kita, bahawa kita mengingat mereka, kita sayang mereka. Bagaimana Rasulullah sayang kita semua, sekali disayang oleh Rasulullah, kita sayang semua kaum bangsa kita.
Dan ini bukan perkauman ya, jangan bilang wah ini perkauman, bukan. Ini satu atur daripada Allah Taala. Allah Taala mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami akan jadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak untuk saling kenal mengenal. Jadi orang Arab kenal orang Turki kenal orang Bangladesh, orang Bangladesh kenal orang Melayu tak tahu orang Melayu punya ada. Tak boleh, orang Melayu mesti kena tahu kita punya bangsa. Jadi mudah kalau ada masalah besar di Turki, ambil ulama besar daripada Mesir, dia boleh handle tak? Tak boleh. Hukum dia boleh ajar, tapi urufnya dia tak tahu, adatnya dia tidak faham, tak boleh selesaikan masalah. Ada masalah besar di Pakistan, ambil ulama besar daripada Kuwait, dia boleh handle ke? Tak boleh. Masalah orang Melayu kita, kecah dalam bangsa kita juga kena betulkan. Kita kena tengok apa kecahnya, kita kena tengok apa silapnya, kita tengok apa salahnya, kita tengok mana tu bangsa kita mau tak mau. Kena zahir dalam bangsa kita orang yang perhati dalam bangsa kita, yang ambil berat tentang anak-anak bangsa kita, yang nak bangkitkan anak bangsa kita. Dan kita sama-sama menunggu siapa saja yang sanggup pimpin kita, pimpinlah bersama-sama agar kita terpimpin. Nabi kita SAW istimewakan kita, tuan-tuan sekalian. Kita ni satu bangsa yang diberikan oleh Allah Ta'ala keseluruhannya Islam. Bangsa lain ya, hatta Arab pun ada yang tidak Islam ke. Yang nama Melayu, kalau kau bukan Islam, Melayu buang dia, tak pakai, tak masuk dia dalam bangsa Melayu kalau dia bukan Islam. Kita tengoklah yang sekarang-sekarang ini semua yang bukan Islam, dia tak nak waktu berita bahasa Melayu, dia pakai bahasa dia juga, ya tidak. Kerana dia tak nak terima Melayu, dan Melayu pun tak ada terima dia. Tetapi kalau yang Melayu semuanya adalah Islam, Banjarnya, Jawanya, Bugisnya, batal bagi Fatani, batallah bagi Jawa, sah bagi Padang, sahlah bagi Bugis dan juga Banjar. Semuanya menyeluruh, semuanya itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam 100%. Tak banyak, bukan tak banyak, tak ada yang dapat macam kita. Sebelah kita saja satu rumpun. Siam, Burma, Cambodia, apa lagi, Vietnam, dapat macam kita tak? Muka lebih kurang kita, masak haiwan itu. Muka macam kita, pakaian jauh daripada kita. Muka macam kita, tak kenal yang nama Allah, tak tahu yang nama Kaabah, tak tahu yang nama Rasulullah, tak tahu yang nama Barzakh, tak tahu yang nama Zuhur. Allah. Satu suku lagi bangsa ini, kita sebut bangsa-bangsa lah. China, Hong Kong, Taiwan, Jepun, Korea, semua. Ada dapat macam kita tak? Agak-agak ada tak orang-orang Korea duduk ramai-ramai gini semua macam kita gini? Kita awak pergi Banjar ada macam gini tak? Pergi Bugis ada begini tak? Bagi Jawa ada begini tak? Pergi kita dekat Melayu, tak apa dekat Malaysia pun begini, Singapura yang betul moden pun ada begini. Semuanya yang nama bangsa Melayu diberi oleh Allah Ta'ala, tidak dikecualikan. Subhanallah, takkah kita bangga jadi orang Melayu, takkah kita syukur jadi orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan selengkap-lengkapnya. Syukur jadi bangsa Melayu tu, syukur bermakna dapat segala keistimewaan, privilege yang Allah Ta'ala beri pada bangsa Melayu dalam agama Islam, kita dapat bersama. Jangan kita tak reti syukur. Pada malam ni nikmat kita datang ni sebagai mensyukuri nikmatlah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Satu bangsa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, semuanya number one, best of choice yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita dapat Islam 100%. Kita katakan tadi satu bangsa lain pulanya, India, Pakistan, Bangladesh, apa lagi, Sri Lanka, satu rumpun dia lah semua kan, macam mamak punya rumpun. Semuanya Islam tak? Tidak, semuanya begitu tidak Islam. Kalau semuanya dah tidak Islam, dan yang sebahagian yang Islam pun tak semuanya satu ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak semua ahli sunnah jemaah, tak semuanya juga Syafi'i ataupun Hanafi, itu siapa dia punya mazhab fiqahnya. Kita orang Melayu alhamdulillah ujung ke ujung semuanya Islam belaka. Dan Islam tu ada yang ahli sunnah wal jamaah, ada yang Syiah, yang apa semua tu. Alhamdulillah yang kita punya yang paling sejahtera ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tu bukan mazhab ya. Ahli sunnah wal jamaah tu agama. Itulah agama Islam. Keluar daripada ini susah kita nak mengatakan Islam. Sebab keluar daripada Rasul dan juga segala syariat dan juga akidah yang sepatutnya. Kita dapat ahli sunnah wal jamaah. Antara ahli sunnah wal jamaah akidahnya ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah. Kita dapat yang majoriti punya Asy'ariyah. Alhamdulillah. Dan dalam fiqahnya pulanya kita dapat dalam empat imam kita Allah Ta'ala berikan siapa? Imam Syafi'i. Subhanallah. Sama. Kalau sama persis amalan kita dengan orang-orang Hadramaut. Sama cara pakaian kita, cara budaya kita, sama pertunangan kita, pinang meminang kita, sama dengan mereka sana semua. Sama kita dapat syariatnya sama. Subhanallah. Allah berikan kepada kita mazhabnya Syafi'i, tidak yang lain punya. Bukan kita mengecilkan Maliki, Hambali. Tapi kita tahulah dalam empat-empat tu yang menjadi mujaddid pada zaman mereka tu Imam Syafi'i kita. Dan paling kemas sekali ibadatnya. Paling banyak majoriti pengamal mazhab bukan Syafi'i, Hanafi paling ramai sekali. Tapi paling ramai nisbah ulamanya Syafi'i.
Bahkan menjadi ulama-ulama daripada Syafi'i menjadi rujukan daripada ulama-ulama mazhab-mazhab lain semua. Dalam bidang tasawuf, siapa dalam mazhab lain apapun rujuknya sama imam siapa? Imam Ghazali. Kalau tentang hadis semua tu, semua imam-imam hadis semuanya Syafi'i belaka tau. Jangan kita mengada-ngada tak nak ikut imam-imam apa, tak nak ikut mazhab Syafi'i. Imam Muslim mazhabnya Syafi'i, Imam Ibn Majah mazhab Syafi'i, Abu Daud mazhabnya Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Kecuali Imam Bukhari seorang, itu pun ada khilaf, ada mengatakan dia mazhab sendiri, ada mengatakan dia pun Syafi'i juga. Subhanallah. Itu yang Allah Ta'ala berikan kita. Apa yang menjadi pilihan mazhab bagi Imam Bukhari, itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa yang menjadi pilihan mazhab bagi Imam Ghazali, Allah berikan kepada kita. Takkah kita orang Melayu, Allah Ta'ala berikan the best of choice, the best of choice. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita Islam yang datang kepada kita daripada siapa? Zuriat Nabi sendiri. Zuriat Nabi tu wakil Nabi tau. Salam cium tangan dia tu dengan niat aku nak cium bau Nabi, bukan cium tangan dia. Cium tangan mereka. Zuriat Nabi sendiri yang hantar Islam kepada kita. Dan zuriat Nabi ni pulaknya banyak, tuan-tuan sekalian. Iman macam-macam ada di sana. Afrika ada iman, England ada iman mana, tapi al-iman Yamani. Itulah piawaian iman. Kalau kita ada barang cap sirim kan, cap sirim ada ISO-nya. ISO bagi iman, sirim bagi iman, itulah Yaman. Nabi bilang iman di Yaman, hikmah yang di Yaman. Iman Yamani, hikmah Yamaniyah. Kita dapat Islam seman Yaman. Sebab itu setengah ulama kaji tahu macam mana kita digempur oleh musuh 500 tahun kita dalam jajahan. Iman kita tak kacau. Setengah tempat Uzbekistan saya pergi tengok 70 tahun aja mereka ditakluk oleh komunis. Lepas itu ramai orang tak tahu sembahyang. Baca Quran pun sikit aja yang boleh. Kita selama 500 tahun, dalam 500 tahun tu kita hasilkan ulama-ulama besar. Dalam 500 tahun kita keluar Syekh Asyad Al-Banjari. Dalam 500 tahun kita keluar Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kapal kita tak lawan kapal perang mereka, tapi kapal perang mereka tak boleh tertahan kapal haji kita. Subhanallah. Kita orang Melayu, ulama kaji kenapa orang Melayu pun iman boleh kental begitu. Sebab tengok iman kita iman Yamani. Iman Yamani, iman yang berpiawaian, yang apabila dah cap terus takkan lepas lagi. Itulah iman orang yang Allah beri kepada kita. Jangan tak syukur jadi orang Melayu. Jangan pandang kita kecil, kita begitu. Allah berikan kita Bahkan kesederhanaan kita tu pun satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesederhanaan kita orang Melayu, lembut apa semua itu pun satu nikmat daripada Allah Ta'ala untuk siapkan pada zaman-zaman keras, zaman kasar, perlu lembut dan lunak. Orang Melayu kita dah ada. Orang Melayu kita sudah ada sifat dalam jiwa begitu. Bukan keras. Tengok kita selama ini kita boleh tahan 500 tahun dengan penjajah semua, dengan daripada Portugisnya, Belandanya, Britishnya, Jepunnya, komunisnya, semua nak ambil kita. Tapi mereka boleh tak paksa kita masuk agama mereka. Mereka boleh tak nak ubah akidah kita. Mereka tak bakar sama masjid-masjid kita. Apa pasal? Pasal kita kenyangkan mereka. Kita senakkan mereka dengan dunia. Pasal kita orang-orang Melayu zuhud. Kita orang Melayu duduk, kau ambil lah, kau bikinlah besar-besar palace di Britain kamu semua tu. Semua hasil daripada negeri-negeri jajahan mereka, tidak? Orang-orang kita duduk apa? Duduk dekat rumah-rumah kayu saja, atap-atap rembia saja. Kita rela sedangkan kita banyak biji, bukan biji timah tu baru. Dulu biji emas, biji perak dalam tanah Melayu kita. Sultan Melaka tu dulu masa digempur oleh Portugis, lari sana lari sini tu semua tu, sampai ke Kampar, sampai ke Kota Tinggi, sampai ke Bintan. Kadang-kadang sampai orang tengok ni betul ke raja tak raja. Dalam dia punya lari peralatan santapan semuanya emas, solid gold Melaka tu. Itu haram, memang haram lah peralatan tu, menunjukkan kayanya. Mana orang putih tak hijau mata dia tengok orang Melayu begitu. Dan orang Melayu tak heran pun, kau ambil lah, kau ambil. Kita ada sesuatu yang kita nak jaga. Kita jaga kita. Bahkan sifat zuhud Melayu, mengalahnya Melayu itu pun satu kemuliaan yang diberi oleh Allah Ta'ala bagi kita. Dan yang bawa Islam kepada kita siapa? Ahlul Bait Nabi sendiri. Ahlul Bait pulaknya dari Yaman pulaknya. Ahlul Bait Nabi ni bukan kita sekadar nak puji-puji Ahlul Bait Nabi ramai tau. Ahlul Bait Nabi ramai. Di Syria pun ada, di Syam pun ada, di Mesir pun ada, di Afrika pun ada. Tetapi yang menjadi safwah mereka itulah Bani Alawi, tuan-tuan sekalian. Nasabnya clear, amalannya clear, sanadnya clear, semuanya tu. Itu yang hantar Islam kepada kita. Allah, Nabi hantar zuriatnya kepada kita, anak cucunya hantar kepada kita, dan anak cucunya menghantar anak cucunya kepada kita sampai pada malam kita. Depan kita ni semua tu ada bin Yahya, ada Al-Idrus, ada Al-Muhdar. Al-Muhdar ya.
Semua ada depan kita semuanya. Al-Muhdarat Syekh Bakar bin Salim. Subhanallah, semuanya itu. Dahlah Nabi hantar anak cucunya kemari. Anak cucunya pun hantar anak cucu kemari. Sehingga Habib Ali Habsyi itu anak cucunya ramai di Solo. Pernah ditanya orang, kenapa Habib Ali Habsyi hantar anak-anak keluarga di Solo? Solo tu Jawa totok tau. Masih keratonnya masih kuat lagi di sana tu ya. Kita sini Jawa tak totok sangatlah. Tapi kita Solo tu Jawa betul, Jawa asli Solo tu. Keratonnya di sana, Keraton Solo. Kenapa Habib Ali Habsyi hantar anaknya sana situ, Habib Alwi di sana begitu ke sana. Pasal kata Habib Ali Habsyi di Jawa, dia tak pernah pergi Solo. Tapi dia nazrah orang alim ni. Dia tak pernah pergi. Anak cucu dia tahu. Di sana dia bilang di Solo dan sekitarannya. Sekitaran teman Nusantara kita lah. Sekitarannya. Aku tengok banyak yang macam salaf kami. Bukan macam kami tau. Salaf kami. Kalau salaf Imam Ali Habsyi itu Imam Haddad, Imam Syekh Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Aidrus, Sayyidina Faqih Muqaddam. Dia bilang di Solo dan sekitarannya banyak aku tengok yang ciri-cirinya sama dengan salaf. Jadi aku takut kalaulah anak-anak cucu aku akhir zaman mungkin berpindah juga, dia pindah ke Solo dulu tak apa. Secure. Dia nampak tempat itu selamat daripada awalnya sampai akhirnya. Mereka kalau mereka pandang Cik Imam Haddad semua tu, dia punya bukan pandang sebab wali-wali, mereka pandang bukan hanya boleh pandang di balik tembok, di balik hati, di balik zaman pun mereka boleh pandang. Mereka faham, mereka pandang securenya rantau kita sini ini untuk dihantarkan anak cucunya di sana, di samping berdakwah, di samping itu menyelamatkan. Tak apa dia hantar anak cucunya ke sana. Habib Ali Habsyi, apa kurang Hadramaut, apa kurang Sayun itu, apa kurang Tarim, semua tu dia hantar salah satu. Dia nak ada contribution di bumi ini. Dia nak ada contribution, nak ambil saham di bumi kita ini. Dan dia nak anak cucu dia selamat di bumi ini. Berapa banyak anak-anaknya semua tu tak balik dari sini sampai Habib Anis semua tu meninggal di sini semua tu semua. Kerana mereka pilih rantau kita. Subhanallah, mereka pilih rantau kita sebagaimana Rasulullah pilih rantau kita untuk dikembangkan Islam. Kalau kita tengok sejarah kitab Sulalatus Salatin, disebutkan dua raja besar masuk Islam. Semua bukan cara perang. Dua raja alam Melayu kita. Satu disebut sebagai Sultan Melaka. Kita rasa disebut Sultan Melaka, tapi hakikatnya ialah Kedah Tua. Sebab ketika kitab itu ditulis semua tu, Melaka tengah sebesar-besar punya kerajaan, ya. Dan yang nama Melaka tu lebih besar daripada yang nama Malaysia. Kalau kita bilang Johor Malaysia tak? Perlis Malaysia tak? Begitulah kalau Kedah Melaka tak? Melaka juga. Sultan Melaka bangun daripada tidur saja tak tahu ucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu belum agama Islam lagi. Belum agama Islam. Dan kita rasa ini adalah siapa? Kedah Tua. Sebab yang masuk Islam awal dalam tanah Melayu kita ialah Kedah. Jadi seluruh benua Melayu yang kita katakan tadi, jantungnya itulah semenanjung kita. Dan injapnya itulah Kedah. Sebab itu masuk Islam awal daripada Kedah. Allah punya atur. Kemudian lepas Kedah barulah Pasai. Kemudian barulah Fatani. Fatani pun jatuh nombor 3 juga. Kedah kita nombor 1 masuk Islam menurut kajian orang-orang pakar sejarah yang amanah yang menyelidiki. Daripada tanda-tanda yang mereka dapati, Kedah masuk Islam dahulu di Gunung Jerai sana. Maka raja Melayu, senang cakap raja Melayu lah senang cerita ya, celik mata pagi ucap syahadat, gempar satu istana. Dayang-dayang semua, apa yang tuanku titahkan? Patik semua tak faham. Tak pernah dengar orang cakap ucap syahadat? Ya tidak. Tak faham. Maka tuanku mengatakan, aku diajar dalam mimpi aku akan kalimah ini. Panggilkan Datuk Bendahara. Datuk Bendahara mengatakan, kalau betul lah cakap tuanku, kita jangan kecoh, kita lihat. Tuanku mengatakan, aku diajar oleh seorang akan kalimat ini dan dikabarkan kepada aku sebelum matahari jatuh akan masuk kapal dari Jeddah. Atas kapal tu ada Syarif. Syarif tu Sayyid, zuriat Rasulullah. Mana orang kita dah tahu yang nama kapal dari negeri Arab, dah tahu yang nama Jeddah, dah tahu yang nama Sayyid, dah tahu ada agama Islam, belum masuk Islam, raja-raja dah mulai faham. Dan disuruhnya kita ikut saja cakap Syarif itu dan nasihatnya. Maka Datuk Bendahara mengatakan, kita lihat saja apa ceritanya. Kalau betul ada kapal masuk dan ada Syarifnya, dan kalau logik cakap ni ikut tak salah. Ini raja kita, dia tak mimpi sembarang-sembarang. Raja kita. Mereka tunggu di pelabuhan. Betul sebelum matahari jatuh ada kapal dari Jeddah masuk. Dicek dalamnya ada Sayyid. Dia jemput titah masuk ke dalam istana. Tuanku ucap syahadat terperanjat Sayyid ni. Bertanya Sayyid ini berada di mana? Tuanku belajar ni. Adalah beta bermimpi jumpa seorang bernama Muhammad. Disuruh kedatangan dan suruh beta patuh saja apa yang diajar olehmu. Tu tengok apa. Dan kenapa mereka datang? Kalau yang di Pasai pulaknya tuan-tuan sekalian, lagi pelik lagi di Pasai. Dia masuk yang nama negeri kerajaan Pasai itu, kita masuk Islam bukan di tangan pedagang Arab. Tolong betulkan sejarah ini. Kita masuk Islam di tangan pendakwah Arab. Kalau pedagang tu pakcik jual kain.
Kalau pakcik jual kapet macam Pakistan apa semua begitu, dia jual gitu. Kalau kita ikut dia begitu, pedagang dia setakat jual dia bisnes. Kenapa kita bilang bukan pedagang? Kalau pedagang dia punya hasil lain, hasilnya dunia. Macam British India mula-mula masuk sini pasal nak dagang, betul tak? Portugis masuk sini nak dagang, kemudian dia rampas tak, dia rebut tak, dia jajah tak, sampai ratusan tahun tak keluar. Kurang ajar dia dengan kita. Dia bilang dia dagang. Orang Arab bukan begitu, dia bukan pedagang, dia pendakwah. Kerana hasilnya tak sama, tamaknya tak sama. Dia orang Melayu begitu mewah, tetapi orang Melayu tidak begitu kuat ketenteraan kita. Mereka tidak ambil. Kalau mereka berdagang sekarang, Hadramaut lebih kaya daripada England. Orang Arab sudah masuk di negeri kita, rantau kita 400 tahun sebelum Portugis masuk. Portugis masuk kita sudah 500 tahun kan, tahun 15 lebih. Dan kita sudah Islam hampir 1000 tahun. Hampir 500 tahun setelah orang-orang Hadramaut masuk, baru orang putih masuk. Dia dah boleh kaup sekali kekayaan kalau dia nak. Dan Raja-Raja Melayu pun zaman dulu bukan susah sangat nak dikelintung, nak dirampasnya dia. Dia tak, bukan begitu. Kalaulah memang mereka tu pedagang, Hadramaut dah kaya, macam lebih kaya pada Britain, lebih kaya daripada Holland, lebih kaya daripada Portugis. Kerana apa? Harta kita belum ada orang sentuh, mereka dah masuk dulu. Tapi mereka bukan pedagang, mereka pendakwah. Tengok apa negeri Hadramaut. Saya dalam saya ceramah bab ini masa ziarah Nabi Hud, Nabi Umar minta ceramah, saya sebut apa ada yang dari rantau kita yang ada di Hadramaut sekarang. Semua ada kerupuk sambal bas. Itu saja mereka bawa balik. Kerupuk dengan sambal saja mereka. Kerupuk, sambal. Itu aja. Tak ada. British bawa balik macam-macam daripada kita. Kayu-kayan kita dibawa balik. Permata kita dibawa balik. Bijih kita dibawa balik. Semua Allah. Kitab-kitab kita pun dibawa balik. Betul tak? Semua kitab khazanah kita dibawa balik semua. Di Jawa, di Ponorogo pun dibawa baliknya semua dia semua tu. Allah. Ada habib kita ambil harta kita bawa lihat Hadramaut. Tengok siapa yang pergi Hadramaut, tengok apa dia. Yang bawa Islam kemari bukan pedagang, tapi pendakwah. Lain konsepnya. Awak belajar Islam dengan siapa? Pakcik jual kain. Awak belajar Islam siapa? Tuan guru, kiai. Kan lain. Dan buktinya kita tengok sampai sekarang ini. Dia punya tanamkan kepada kita. Pendakwah yang masukkan. Di Pasai lagi, kerajaan Pasai itu letaknya, jadi mereka datang bukan kerana dagang. Kalau dagang yang masuk Islam hanya negeri-negeri di pesisiran pantai saja. Tapi letaknya ibu negara Pasai itu 100 km lebih daripada pantai. Bermakna address given, dan mereka cari dan mereka jumpa tempat itu. Sebagaimana dalam mana kita sebut dalam kitab Sulalatus Salatin, pada ulama-ulama pada ketika itu di Timur Tengah, khususnya daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat isyarat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok ya, tepat tak dakwah mereka ya. Mereka tidak meragau tau, tak buka mereka dakwah, mereka tidak buka world map. Kita nak pergi mana? Afrika dulu ke India dulu. Kalau mereka buka world map, sudah tentu mereka akan crossover daripada Eden, mereka akan India dulu. Lepas India mereka turunlah ke Burma, mereka turun ke Siam, semua kita last baru dapat, betul tak? Tapi mereka terus daripada India, Malbar, terus ke tempat kita. Pasal alamat diberi dan arahan diberi. Dan tepat pula, sampai pula dan jaya pula. Kerana ulama-ulama daripada zuriat baginda sallallahu alaihi wasallam dari Timur Tengah sana, mereka mendapat, kalau orang Melayu sebut, segala jumpa dengan Nabi, baik yaqadzah baik Nabi masih hidup baik Nabi sudah wafat baik dalam mimpi baik. Asal cakap Nabi sebut semuanya sebagai apa? Hadis dan sabda. Maka aku bermimpi jumpa baginda bersabda kepadaku. Tadi kau tak boleh jumpalah daripada Bukhari ke Muslim ke, sebab mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama daripada Timur Tengah, khususnya daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diarah oleh baginda, apabila negeri yang bernama Pasai sudah terbit, hendaklah kamu berdatangan ke sana. Mereka akan terima Islam dan akan terbit ramai wali di kalangan mereka. Mereka cari satu kepulauan Melayu mereka Islamkan. Dia test rajanya, masuk Islam. Yang ada reject, yang ada masuk Islam. Test rajanya, it's not the one yang kita perlukan, yang diajar oleh Rasulullah. Cari sampai orang tunjukkan kerajaan nama Pasai, 16 Pasai, mereka tahu namanya. Apabila diislamkan Raja Pasai, besok testnya dia siapa, mana raja yang masuk Islam, besok dia test. Islamnya terima, tapi bukan kau yang kami hajatkan. Apabila Raja Pasai masuk Islam, besok dia test, pass test. Ni hari masuk Islam, besok buka mushaf, terus boleh baca. Itu raja-raja Melayu kita. Sebab itu orang Melayu kita, daulat tuanku, ada karamah, daulat tu karamah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka besok terperanjat muallim ini tanya, dari mana tuanku dah berapa jauh ini? Sebetulnya kedatanganmu dah beta tunggu. Berita beberapa hari silam telah diludah mulut beta oleh seorang bernama Muhammad.
Jadi tunggu kedatangannya masuk Islam. Itu orang Islam, orang Melayu, kita dapat Islam daripada cara itu. Kita dipandang oleh Nabi, diarah oleh Nabi, kita dapat special, kita dapat sampai sekarang menyeluruh Islam kita. Dan Allah Ta'ala bikin ini bukan sia-sia ya. Kita ada kerja akhir zaman, tuan-tuan. Itu sejarah kita. Tak guna orang Arab ada sebutkan la tagul ana min hada wa kada lakin nagul ha anada. Jangan cakap aku dari bulan sekian, aku sejarah aku sekian. Aku siapa sekarang dan bagaimana aku sekarang. Sekarang kita nak tengok kita dan kita tengok apa kerja kita akan datang. Sebelum kita tengok sekarang, kita tengok akan datang apa ada pada orang Melayu. Kita tengok apa ada pada Islam. Pasti yang nama Islam akan kekal sampai akhir zaman. Pasti yang nama Islam Allah Ta'ala akan berikan pusaka bumi ini. Pasti yang nama Islam Allah Ta'ala akan hapuskan dengan tangan orang-orang saleh segala orang-orang kufar yang dah beribu tahun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti yang nama Islam akan selamat. Dan di antara Islam banyak suku kaum dan suku bangsa. Dan kita harapkan suku bangsa Melayu kita lah menjadi suku bangsa yang selamat sampai akhir zaman. Bahkan menjadi penyelamat sampai akhir zaman yang kita harapkan, tuan-tuan sekalian. Maka kena kita ada kerja pada akhir zaman. Kita tak nak ketika Islam naik, itu tak payah. Kau tak payah doa, ya Allah naikkan Islam. Doa memang doa lah. Tapi kalau kau tak doa pun Islam tetap naik. Kau tak buat walaupun Islam tetap naik, Islam akan julang, tetap akan julang. Tetapi yang kita tak nakkan ketika Islam naik, bangsa kita terkeluar daripada lingkaran. Kita tak nak bangsa kita sudah selama ini mempertahankan agama Islam kita dalam diri kita, dalam bangsa kita, dalam kaum kita. Ketika betul-betul Allah Ta'ala pusakakan bumi seluruh alam ini kepada hamba-hambanya yang mukmin, na'udzubillah, janganlah ketika itu kita tak termasuk dalam golongan ini. Janganlah kita harap kepada Allah Ta'ala supaya seluruh bangsa Melayu kita daripada ujungnya sampai ke ujungnya semua tu dimasukkan Allah. Ketika Allah Ta'ala naikkan, pusakakan segala alam semesta ini kepada hamba-hamba yang mukmin, kita salah satu daripada grup itu. Supaya Islam kita, iman kita dikekal oleh Allah Ta'ala sampai waktu itu. Itu yang kita kena pertahankan, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita kena pertahankan, kita kena jagakan. Supaya selamat. Islam kekal, Islam berjaya, tak ada pertikai lagi. Melayu kekal atau berjaya ataupun tidak, itu kita masih bimbangkan lagi, tuan-tuan sekalian. Kita masih bimbangkan lagi. Jadi status kita sekarang ni lah, kita nak pertahankan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak taat kita kepada Allah Ta'ala, supaya pemeliharaan Allah Ta'ala kepada kita kekal abadi sampai akhir zaman, tuan-tuan sekalian. Sampai akhir zaman kita punya bangsa Melayu kita yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jangan bimbang. Kita walaupun kita tidak ada harta, walaupun kita tidak ada senjata, walaupun kita tidak ada banyak berkata, walaupun kita dipandang rendah akan tahta, namun kita di bawah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kuasa tiada terkata. Itulah kita orang-orang. Jangan bimbang, tuan-tuan sekalian, akan senjata yang orang ada. Jangan bimbang akan segala ketenteraan yang orang ada. Kau tak ingat kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun, apa ada pada mereka? Siapa yang lawan kaum Ad? Nabi Hud ke? Allah. Siapa yang tenggelamkan Firaun? Nabi Musa ke? Allah. Tentang musuh Allah, Allah maha kuasa. Allah Ta'ala tidak boleh dibinasa. Allah Ta'ala maha kuasa. Bila-bila saja Allah Ta'ala boleh hapuskan mereka, entah besok entah lusa. Allah maha kuasa. Kita tentang keselamatan kita boleh rasa selesa, kerana Allah maha kuasa. Tentang itu kita hanya jaga iman kita saja. Kita jaga iman kita, jaga akhlak kita. Sekarang kita sudah tengok kita punya silam, kita tengok harapan kita masa akan datang. Dan sekarang ini macam mana status kita? Macam mana status kita? Sekarang kita dalam status hendak dilemahkan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, supaya apabila naik gemilang Islam, kita tak termasuk dalam golongan itu. Kita tak termasuk dalam golongan itu, biar kita jadi dalam golongan mereka. Tak kita jadi orang yang dikerjakan mereka, ataupun kita jadi dalam golongan mereka. Itu na'udzubillah. Biar jadi orang dikerjakan mereka, tak apa, jangan jadi orang yang dalam golongan mereka. Na'udzubillah. Dan kita tak nak dua-duanya sekalipun. Kita mohon kepada Allah supaya mereka tak boleh touch kita walau sedikit sekalipun. Dan kita tak nak berada dalam golongan mereka, berpihak isi mereka. Jadi tali barut, na'udzubillah min zalik. Jadi tali barut, jadi apa? Jadi petualang, na'udzubillahi min dzalik, berlindung sama Allah Ta'ala. Kenapa kita cakap begini, tuan-tuan sekalian? Kita cakap begini sebab Nabi SAW ada minta kita orang Melayu tak adalah baca kitab tinggi-tinggi. Bukan kitab Bahrul Madhi, bab fitnah akhir zaman. Di antara hadis-hadis yang awal dalam bab fitnah akhir zaman ditukil oleh Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, ulama kita. Hadis fitnah akhir zaman disebut Nabi ada minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 3 perkara. Nabi minta Allah Ta'ala 3 perkara, 2 dilulus oleh Allah Ta'ala, 1 disimpan oleh Allah Ta'ala. 2 yang dilulus oleh Allah Ta'ala, Nabi minta supaya umat kita tidak ditimpa musibah, bencana, sengsara, merana selama setahun lamanya. Betul? Jadi kita macam mana pun, kalau kemarau pun tak berapa tahun nanti ada hujannya.
Kalau hujan lebat macam mana pun tak sampai setahun ada teduhnya. Begitu. Wabak ni kita tengok lama macam mana pun tak sampai setahun sampai kita dapat balik sembahyang balik. Dapat balik jemaah balik. Tak sampai setahun. Umat kita tak kena apa semua, kena gempur pun banyak-banyak musuh serang kita apa semua. Lepas tahun dia penat sendiri. Dia penat sendiri, dia riliskan sendiri. Begitu. Setahun. Tak sampai setahun kita dapat relief daripada Allah Ta'ala, dapat kelepasan daripada Allah Ta'ala. Itu jamin Nabi minta. Yang kedua, Nabi minta bahawasanya kita tak boleh dicengkam oleh orang-orang kufar. Betul tau? Dah terbukti tak? Dah terbukti, ya, kita terbukti berapa ratus tahun kita digempur oleh mereka, kita diganggu oleh mereka, semua itu semua. Tapi apabila mereka lama-lama mereka penat sendiri, tak daya sendiri, mereka balik, kita balik semula. Alhamdulillah. Azan kita tak putus, sembahyang kita tak putus, berjanji kita tak putus. Kita di bawah mereka, kita di bawah mereka dengan mereka punya segala ketenteraan dan kuat mereka tak boleh nak kacau kita. Kita dalam jajahan mereka 500 tahun tapi kita masih tak henti mengaji. Kita masih tak tinggal pergi haji. Kita masih tidak ikut akhlak yang keji. Kita masih bersifat dengan sifat yang terpuji. Itulah bangsa Melayu kita, tuan-tuan sekalian. Itulah bangsa Melayu kita, kental sekali. Jadi orang kita tak boleh dicengkam oleh orang kufar. Allah tak izin. Rasulullah dah mintakan dan Allah approve itu. InsyaAllah tak boleh. Asal jangan kau jadi dalam pihak mereka sudah. Mereka tak boleh cengkam kita. Engkau terhegi-hegi nak masuk bawah mereka pulanya. Tak boleh pulanya. Dah memang mereka tak boleh cengkam kita, tak boleh kacau kita. Engkau takut sangat, engkau panik sangat, kau nak secure your position, you go under them. Oh, alamak, nampaknya mereka yang super strong. Nampaknya mereka yang super power. Nanti kalau mereka naik, habislah aku. Dia naik pun dia tak boleh kacau engkau lah. Ingat, kita kalau kena kacau, kena ganggu sekali pun macam mana. Kalau mati syahid, kalau hidup beriman, itu tak apa. Kalau hidup sihat walafiat, tetapi hanya berapa hari kau boleh hidup. Dan apa guna sesudah kau hidup, kau masuk dalam kubur saja, kau dapat secure positionmu, kau dapat kedudukanmu, kau dapat jamin keamananmu. Kau hidup lama ke? Berapa kau mati saja, orang kau nyanyi, kau tengok semua dalam taman syurga, kau dalam neraka pekik-pekik sendiri. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi yang kedua tu Nabi minta supaya umat Islam tidak boleh dicengkam oleh orang kufar. InsyaAllah tidak akan izin oleh Allah Ta'ala. Nanti senjata makan tuan sendiri mereka begitu, ya. Kemudian yang ketiga tu yang kita kena jaga-jaga, tuan-tuan sekalian. Kita kena jaga-jaga, iaitu Nabi mengatakan supaya kita sesama kita tidak boleh makan antara satu sama lain. Itu Allah Ta'ala tak approve. Bermakna tidak jatuh bangsa kita kecuali dengan kita sendiri. Yang kita tak nak di sini bahawa kita nak mentingkan diri kita sendiri, untuk selamatkan diri kita sendiri, kita rela makan saudara kita. Dengan ini juga kita disuruh hati-hati terhadap orang walau sebangsa dan seagama dengan kita sekalipun. Bukan suuzan, ya. Nombor satu, dalam Nabi mengatakan apa Allah tak approve yang kita tak boleh dikacau sesama kita. Nombor satu, kita kena jaga jangan kita yang jadi tali barut orang jahat. Jangan kita terus, oh kalau gitu ustaz ni aku jaga, jangan-jangan dia yang nak jatuhkan aku. Oh menteri ni aku jaga, jangan-jangan dia yang nak jadi tali barut. Bukan. Jangan zan itu dipasangkan kepada orang. Itu dipasangkan pada diri kita sendiri. Jaga, jangan macam mana sekalipun kita jaga, jangan sampai kita jadi tali barut. Jaga, jangan sampai kita jadi pembelot. Jaga, jangan sampai kita jadi pengkhianat bangsa. Semua daripada zaman Melaka sampai zaman Jawa, sampai zaman mana semua yang jatuh semua tu siapa? Orang dalam juga yang jadi petualangnya. Na'udzubillah min zalik, ya. Begitu, ya. Kita kena jaga diri kita. Macam mana maruah bangsa jangan kita jual. Macam mana sekalipun, ya, biar putih tulang jangan putih mata, biar pecah di perut jangan pecah di mulut. Orang kita jaga sama bangsa kita. Kita jangan begitu. Kita dahulu yang Nabi sebut itu kita tak nak. Kita bukan kita gunakan hadis Nabi itu untuk kita tengok orang ini agaknya dia dah belot. Orang ini bukan orang ini dahulu. Orang ini dahulu, supaya jangan dia masuk, dia pula yang menjatuhkan bangsa dia, dia yang menjatuhkan maruah agama dia, dia yang jadi pembelot. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Jangankan jadikan kami orang curang, ya Allah. Jadikan kami orang beriman yang amanah, ya Allah. Jadikan kami orang yang takwa, ya Allah. Jadikan kami orang yang siddiq, amanah, tabligh, ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang petualang, ya Allah. Berlindung, ya Allah. Jadikan kami orang baik, ya Allah. Berlindung, ya Allah. Jangan jadikan kami tali barut, ya Allah. Bersihkanlah kami, selamatkanlah kami, jauhkanlah sifat-sifat nifak daripada hati kami yang jelek dan keji itu, ya Allah. Kami berlindung denganmu, ya Allah. Kami takut kalau kami menjadi penderhaka terhadap bangsa kami sendiri, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan doa ini bukan hanya untuk kita semua, ya, untuk semua umat Islam, khususnya bangsa Melayu kita, dan untuk umat Islam dan muslimin dan muslimat seluruh dunia seluas-luasnya. Kemudian barulah kita waspada.
Walaupun sebangsa kita sendiri, walaupun seagama kita sendiri, takut-takut atas nama agama, atas nama bangsa kita dijual dengan orang-orang yang berdosa. Na'udzubillahi min zalik. Jaga was-was. Asal kau tak ikut syariat Allah Ta'ala, asal kau tak bawa walau kau daripada siapa pun yang kau rasakan kau bahawasanya kau sebangsa dengan aku, seagama dengan aku, tetapi kalau aku tengok natijahnya membawa kepada tak takwa kepada Allah Ta'ala, sorry, I don't want to follow. Tak mau. Terima kasih. Awak jalanlah awak punya rasa. Saya nak pegang jalan yang selamat. Begitu tuan-tuan sekalian. Dalam musim kita sekarang ini, tak biar kita hati kita senantiasa boleh disulih oleh Allah Ta'ala, terang hati kita dapat lihat betul tak betul. Kita dah dalam ujian ya, dalam zaman fitnah ya. Dari ini perkara bukan zaman kita cakap ni tak ada lain, cakap akhir zaman, fitnah akhir zaman. Memang sudah akhir zaman. Tandanya akhir zaman orang tak sedar akhir zaman. Begitu ya. Dan zaman Imam Haddad sudah ingatkan, dan zaman-zaman dahulu sudah sebutkan, zaman Nabi Adam dah sebutkan dengan anak-anaknya itu tentang fitnah Dajjal pada akhir zaman. Pada zaman kita tak nak sebut ke? Pada zaman kita nak rasa okey ke? Pada zaman kita lebih-lebih laginya tuan-tuan sekalian. Pada zaman ini kita kena bersihkan hati kita. Hati yang kotor, iman tak pancar dalamnya. Hati kau buat dosa, tolong stop daripada dosa. Dengar Habib cakap tadi, Habib Musa Nagib bin Yahya sudah cakap tadi, jadikan hadir kita ini supaya tobat, untuk tobat nasuha. Setiap kali kita datang maulid ini bukan untuk dindang-dindang, kita datang maulid ini sebagai kita selawat Nabi, dan kita ada harapan supaya kita kembali bersih, kembali dan maulid kita bersih. Kita kena tobat daripada segala dosa-dosa kita, tak boleh tidak. Dengan dosa kita dah kena stop lah. Whatever your activity yang jelek-jelek, yang kotor-kotor semua tu, yang aib-aib semua tu, Tuhan saja mengetahui dan kau tahu apa kau punya buat. Stop lah. Pandang haram lah, cakap bukan-bukan lah, pergi tempat tak elok lah, pencampur gaul tak bagus lah, niat tak baik lah, rasuah lah, segala-galanya semuanya itu ya, semua itu melemahkan iman. Lemah imanmu, cengkaman mereka padamu lebih kuat lagi. Matlamatnya bukan setakat nak biar kau merana dunia tau, biar kau masuk neraka sama dia sama-sama. Na'udzubillahi min zalik ya. Itulah syaitan dengan kucu-kucunya dari zat Nabi Adam, mereka sudah ikrar, dan kita ni target mereka. Lemah iman kita, kuatlah cengkaman mereka. Lemah iman kita, kuranglah pandangan daripada Tuhan kita. Lemah iman kita, kuranglah bantuan daripada Tuhan kita, tuan-tuan sekalian. Kena kuatkan iman. Ulama mengatakan, kalau kita baca Minhajul Abidin, Imam Ghazali selalu sebut, sedikit amal, alhamdulillah kita digalakkan sembahyang, baca surah Al-Kahfi, elak fitnah Dajjal, baca doa itu dan ini, baca ratib itu dan ini. Betul, itu kita kena buat, tak boleh tidak, kena buat. Tetapi lebih efektif kalau kita buat segala itu, plus kita bersihkan diri kita daripada seberapa banyak dosa yang mungkin. Sedikit amal, sederhana amal, tetapi bersih daripada dosa, itu jauh lebih berkesan daripada banyak amal tapi diiringi serentak dengan dosanya. Tak boleh, takkan jadi, tak jadi. Bahkan itu amal ditepuk tangan oleh syaitan. Amallah, amal kau makin menyesatkan kau. Amal kau tak buat kau takut kepada Allah Ta'ala, tak ada nilai amalmu. Jadi kena first kali abstain from all sins, taubat pada Allah Ta'ala, jaga diri daripada segala dosa-dosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala, taubat sudah waktunya. Patutnya dari dulu dah tak boleh buat dosa, sekarang kita dah umur makin meningkat, zaman sudah makin dekat, dosa masih nak melekat. Allah, jangan kau berani, jangan kau nekat. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, stop dosa, tak muda tak tua, stop dosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dah terbuat taubatan nasuha, minta cari jalan, baca istighfar, jumpa orang alim, minta cara macam mana nak taubat, minta tolong Allah Ta'ala, bangun tengah malam supaya Allah Ta'ala beri kau taubat. Jangan selesa dengan dosa, istilahnya. Tetap iman kita dipandu oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Selamat pun kita selamat, tak selamat pun kita selamat. Tak selamat dunia, umpamanya harta kita dirampas orang, umpamanya kita dibunuh orang, umpamanya kita dianiaya orang sekalipun. Tetapi kalau iman kita selamat, kita selamat. Pada ketika ini tuan-tuan sekalian, Nabi kita SAW, Nabi kalau cakap, kita kena pick up point-point daripada Nabi SAW ya. Nabi mengatakan ya, dalam sebuah hadis sahih, kalau ambil hafal hadisnya, apabila sampai akhir zaman semakin akhir, hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Makin benar lisannya, benarlah mimpinya. Mukmin akan di-guide oleh Allah Ta'ala menerusi mimpi. Kalau dari mimpi aja boleh guide, ini kan pula daripada yang orang alimnya. Syaratnya dua, mukmin dan benar. Mukmin ialah dikuatkan iman yang yazid, tidak senantiasa yang kus. Mukmin yang dengan haqqa tuqatih, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi mukmin yang bertakwa, mukmin yang dapat isyarat-isyarat kepada Allah Ta'ala. Kalau sampai isyarat kepada Allah Ta'ala, dia boleh tangkis segala benda-benda buruk. Dia boleh seram dengan benda-benda di ayah. Dia boleh sedar ini benda daripada betul ataupun benda tak betul, benda tulen ataupun benda palsu, benda baik ataupun benda yang nak mengelirukan. Dia boleh kesan daripada Allah Ta'ala. Nombor satu, mukmin.
Nak jadikan mukmin, kau kena junjung syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya iman kau kukuh. Dan kemudian kedua ialah benar lisannya. Benar lisan ialah itu apa? Tak mengumpat, tidak cakap lucah, tidak bohong, tidak janji palsu. Dan lisan yang benar ialah apa? Lisan yang banyak zikir. Ucap la ilaha illallah, ucap hasbunallah ni'mal wakil. Itu benar tak? Hasbunallah betul, benar tak? Subhanallah benar tak? Jadi kalau banyak diucap subhanallah, astagfirullah, zaman sekarang ni adalah zaman kita kena elak dosa dan tambah amal zikir kita, ingat kepada Allah Ta'ala. Benar lisan kita nanti bukan hanya setakat daripada khabaran-khabaran zahir, khabaran-khabaran rohani pun, dari menerusi mimpi pun Allah Ta'ala boleh berikan kepada kita. Begitulah tuan-tuan sekalian, kita ada gemilang pada masa silam kita, walaupun nampak macam tak ada apa-apa contribution orang Melayu dalam alam. Itulah kesederhanaan kita tu gitu. Dan ini diperlukan untuk masa akan datang. Dan masa akan datang ada cemerlang nanti dalam umat Islam. Kita harap kita bangsa yang masuk dalam kecemerlangan ini. Dan sekarang ini kita kena siap-siap diri kita, jangan sampai kita terkeluar daripada lingkaran itu. Begitulah saja tuan-tuan sekalian secara ringkas pada malam ini. Bersyukur kita jadi orang Melayu, bersyukur kita jadi orang Islam, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita nikmat sebanyak-banyaknya. Kita disayang oleh Nabi kita, kita dinazrah oleh Nabi kita. Banyak pusaka Nabi kita yang dapat ialah orang-orang Melayu kita tau. Pusaka pakaian. Kau pergi Dubai, Abu Dhabi pun jarang yang pakai, tak ada nampak yang pakai pekat begini, tak ada. Hadramaut saja, dan kita pula paling banyak pakai baju begini. Pakaian pun, makanan pun, hatta soto kita tu pun, soto tahu soto ya? Soto tu pun sunnah tau. Apa soto Habib? Soto apa sunnahnya? Kita berhadis soto apa yang boleh sama dengan soto? Sarit. Sarit tu makanan Nabi, roti ditaruh sop, dagingnya pun disuir-suir makan. Ulama-ulama ada sampai sini di Timur Tengah, dia nak makan sarit, tak ada roti. Zaman kita dulu berapa ratus tahun, makan nasi diempit, dipotong-potong, bikin, dia taruh sop, makan macam sarit. Asal makanan kita pun, kalau kita tengok sendiri budaya kita, semua tu ada sunnah di baliknya. Raya kita, pinang kita, nikah kita, kahwin kita, semua tu ada sunnah di sebaliknya semua tu. Orang-orang Melayu kita ya. Maka jadilah orang Melayu yang sejati, orang Melayu yang tulis, orang Melayu yang syukur kepada Allah Ta'ala, orang Melayu yang jaga jati diri kita, yang damping. Tadi kita sebut tadi ya, orang Melayu dah masuk Islam, Ustaz Amli sebut dia, Habib ni tak tukar tau budaya kita. Baju Melayu masih boleh pakai, lauk Melayu masih boleh pakai, bahasa masih bahasa Melayu. Setengah kaum ya, apabila masuk Islam diarabkan tau. Sudan, Somali tu diarabkan, pakai gamis, pakai serban, dia tak pakai baju dia. Kenapa? Baju kita masih boleh pakai buat sembahyang, mereka tak boleh pakai buat sembahyang, tak ada baju. Kan orang Pelika tak ada baju, kan dia Dayak kan, dia tak ada baju, pakai rambu-rambu, macam mana nak sembahyang? Habib pakaikan dia gamis. Habib pakaikan dia gamis. Bahasa dia pun, bahasa kita masih boleh pakai. Sampai ulama-ulama bahasa mereka, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama daripada Ranir, terjemah bikin kitab fiqah Siratul Mustaqim dalam bahasa Melayu kita. Orang Aceh, dia pergi ke Aceh, jadi mufti Aceh, tapi dia tulis bahasa Melayu juga. Tak mampu pun tulis juga dalam bahasa Melayu kita. Kerap bahasa Melayu kita boleh digunakan dalam kitab-kitab sekalipun, boleh digunakan dalam usilah kitab. Bahasa mereka tak boleh, sebab itu dia ajarkan bahasa Arab sekali. Tak tahulah apa bahasa mereka macam mana agaknya. Hatta Mesir tu pun asalnya bukan begitu, asalnya orang Kipti. Orang Kipti pun diarabkan juga. Asal bahasa pun bukan bahasa Arab, mereka diarabkan juga. Kerana budaya mereka terlampau jelek sangat nak diterapkan dalam Islam. Nak diterapkan dalam Islam terlampau jelek sangat. Mereka would rather change everything, language, lifestyle, dressing, semua mereka tukar sekali. Tapi bangsa Melayu kita alhamdulillah masih boleh diguna pakai. Maka Habib-Habib tak buang. Mereka ikut budaya kita pulaknya, diterapkan sama dengan kita pulaknya. Dia terima nama-nama yang orang Melayu beri kepada mereka. Syed belaka namanya Sunan Ampel, Sunan Bonang, kan nama Jawa tu. Syed belaka namanya Tok Kupalo. Tok Kupalo, kita kan siapa Tok Kupalo? Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Idrus, gelaran Tok Kupalo. Cikgu Tanjung Pagar, siapa Cikgu Tanjung Pagar? Habib Noor Habsyi Singapura. Terima, mereka punya terima dengan orang Melayu kita. Subhanallah, ini satu bangsa Melayu kita. Sekianlah saja tuan-tuan sekalian secara ringkas pertemuan kita pada malam ini. Cakapan kami dan perhimpunan kami pada malam ini adalah mewakili seluruh alam Melayu semestanya. Semaya Allah Ta'ala piara bangsa kita, selamatkan bangsa kita, tetapkan iman bangsa kita. Biar sebagaimana kita berhimpun di sini, nanti di akhirat nanti kita dapat main pencak silat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut sedikit lagi, tambah lagi ya, pencak silat ini. Saya suka kalau majlis-majlis maulid kita ada melayukan sikit. Kita biasa lepas mahal kiam baca Qasidah Imam Haddad, Qasidah Imam Hashi, kita baca syair kita. Bolehlah sedikit kita baca. Dan pencak silat ni ke apa pasal? Kalau ditarim ya, majlis-majlis maulid seperti Zaf pada Darul Mustafa,
Seperti kalau ada hari Rabu pengambisan bulan Safar, ada bikin maulid, nanti dia kasih persembahan. Lepas itu, lepas mahal Qiyam, ambil masyhur duduk, suka tengok sebabnya Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, Habib Mustafa Al-Idrus, semua duduk senyum, semua tengok macam-macam persembahan. Afrika buat persembahan mereka, India buat persembahan mereka, budak Melayu kita silat. Habib tengok orang tersebut, ni silat, ini yang pertahankan agama Islam berapa ratus tahun tahu semua. Mereka tahu semua begitu semua. Dia suka tengok orang buat silat semua begitu. Berarak Darul Mustafa, saya berarak bawa keris hadapkan depan Habib Umar. Kemudian budak-budak kita buka silat depan Habib Umar, semua begitu ya. Semua tu budaya kita, mereka suka nak tengok budaya kita. Sebab itu kita hidupkan di sini, tak menjadi apa. Dan kita tengok tadi orang tengok silat tu. Saya bilang ni kalau ada yang tengok orang bangsa asing, dia ketawakan tau. Itu macam punya goyang-goyang lenggang-lenggang nak lawan kita tangan je dia matilah. Apa pasal silat tu bergoyang-goyang, berbunga-bunga saja? Pukul je lah. Macam judo taekwondo lah. Sebab orang Melayu pegang syariat. Saya tak pandai silat, tapi sedikit apa yang saya faham daripada falsafah silat ialah apa tahu? Kan Nabi ada sebut, kalau nak bunuh, baiklah pembunuhan, cara bunuhmu. Hatta haiwan sekalipun. Dan yang ni kau nak bunuh bukan haiwan tau, orang tau. Orang tau, walaupun kufar sekalipun, orang tau. Jadi jangan sampai kau bunuh nyawa dia sia-sia dengan niat yang bukan-bukan, dan jangan sampai kalau dia mati, tak mati sia-sia, dan kalau kau mati pun kau masuk syurga, dapat syahid. Baik itu difokuskan tu, sambil buka bunga, sambil renung, sambil ingat syahadat, sambil ingat Allah, sambil ingat itu. Itu di antara falsafah di balik silat. Kalau awak belajar silat, tak ada belajar falsafah tentang husnul khatimah, itu setakat bunga sajalah. Bagaimana awak baca Quran, setakat baca taranum, baca tajwid, tetapi tak ingatkan tadabbur makna Quran. Begitulah bunga silatnya cantik, tapi natijah daripada silatnya tak tahu. Itu sebab orang Melayu kita punya silat tu, dia punya silat pasal nak bunuh kan, nak mempertahankan. Tidak, kau mati aku mati, kau mati pun aku tak nak matikan kau sia-sia. Memang patut kalau kau mati, dan sebaik-baik cara mematikan kau, tidak tikam curi, tidak pengecut. Dan kalau aku mati pun biar putus nyawa aku, tapi aku kembali kepada Tuhanku. Maka fokus. Sebab tu silat tu ada fokus. Orang Melayu punya tengok, ikut hadis Nabi, kalau nak bunuh, bunuhlah dengan cara paling baiknya. Hatta haiwan sekalipun tajamkan pisaunya dan begitu begini. Itu salah satu falsafah silat kita, tuan-tuan sekalian. Bukan setakat bunga. Tadi sementara kita bunga, dia tembak kita, tu orang masuk syurga, immediate masuk syurga. Engkau yang hidup serta-merta tertempah nama dalam api neraka. Apa guna? Kalau kita biar mati dalam iman pun tak apa kalau begitu. Wallahu alam bisawab. Kita minta Habib, kita baca doa maulid Habib. Boleh? Doa. Idola kita Nabi